Assalamualaikum. Hai, nama saya Cikgu Ilya. Saya akan menerangkan tentang tajuk reka bentuk teknologi tahun 4. Okey bah, murid-murid, hari ini cikgu akan terangkan tentang reka bentuk dan teknologi tahun 4. Cikgu akan mengajar untuk tahun 4 kejora biru dan 4 kejora merah. Okey. Jadi jika tak ada apa-apa, insya-Allah lah jika panjang umur, cikgu akan mengajar kamu sepanjang tahun 2021. Dan ini adalah rupa bentuk buku teks yang akan kamu dapat nanti. Okey, kita akan tengok apakah tajuk-tajuk yang kita akan belajar tahun ini. Baiklah, tajuk-tajuk yang akan kita belajar sepanjang tahun 2021 ada 6 unit kesemuanya. Unit pertama, keselamatan bengkel. Unit kedua, pengenalan kepada reka bentuk. Unit ketiga, pengenalan kepada teknologi. Unit 4, reka bentuk pembungkusan. Kita nak bungkus apa nanti kita tengok. Dan unit 5, reka bentuk makanan. Unit ke-6, reka bentuk pengaturcaraan. Jadi cikgu harap dapat sahaja buku teks nanti. Kamu boleh belik-belik lah. Apa yang kita nak belajar. Kita nak tahu kan apa yang kita nak belajar sepanjang tahun 2021. Okey, walaupun situasi pandemik belum reda kan, COVID tak ada lagi. Jadi kita berharap suatu hari nanti kita dapat pergi ke sekolah macam biasa dan cikgu dapatlah berkenalan dengan kamu semua. Okey, kita mulakan dengan tajuk yang pertama, unit 1, tajuk keselamatan bengkel. Baca muka surat di sebelah bersama-sama dengan cikgu. Okey, Cikgu Nasir dan murid tahun 4 Alfa berada di luar bengkel reka bentuk dan teknologi RBT. Murid-murid, hari ini kita akan masuk ke dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Sebelum masuk, letakkan dan susun beg kamu di sana. Mengapa kita perlu meninggalkan beg di luar bengkel, cikgu? Nampak dia dah susun kan? Jadi apa cikgu dia jawab? Bengkel beg akan menghalang laluan dan ruang kerja akan menjadi sempit. Okey, jadi dia tanya lagi. Anak murid tanya lagi, cikgu, apakah yang akan kita lakukan di dalam bengkel ini? Banyak aktiviti yang kamu lakukan di sini. Okey, jadi adalah peraturan-peraturan dia yang kita perlu patuhi sebelum masuk ke dalam bengkel. Okey, kita sambung muka surat sebelah, muka surat 3. Seronoknya, cikgu, ini kali pertama kami dapat masuk ke bengkel. Jadi cikgu dia kata apa? Di sini ada peraturan untuk menjaga keselamatan kita. Kita hendaklah mematuhinya. Jadi cikgu nak tanya, pernah tak tengok bengkel RBT? Jadi cikgu tahu subjek ni ada subjek yang baru bagi kamu untuk tahun 4. Jadi cikgu rasa kamu semua dah tengok bengkel RBT. Nanti bila dah sekolah kita akan pusing-pusing lah tengok bengkel, tapi tak pasti bila masanya. Kita doakan semoga satu hari nanti kita dapat masuk dalam bengkel RBT. Okey, apa maksud cikgu tu kan? Okey, kita tengok kat sebelah. Okey, baiklah. Peraturan keselamatan bengkel terbahagi kepada 4. Yang pertama, peraturan keselamatan bengkel. Bengkel yang pertama, yang kedua, alatan, yang ketiga, diri, yang keempat, bahan. Okey, jadi kita tengok dulu untuk peraturan keselamatan bengkel. Okey, cikgu pun dah masukkan muka surat buku teks kat sebelah tu. Jadi kamu boleh bacalah. Cikgu dah type semula. Yang pertama, kita kena patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Yang kedua, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Kenapa kena buka semua pintu dan tingkap? Supaya ada pengudaraan, udara masuk. Jadi kita tak adalah tiba-tiba ada yang pengsan kan tengah buat kerja bengkel. Okey, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Ini sangat penting. Sangat penting
Sebab apa? Supaya bengkel sentiasa dalam keadaan yang bersih dan teratur. Tak adalah sampah ditinggalkan. Jadi ini pun salah satu daripada disiplin kamu ketika berada di dalam bengkel. Okey, seterusnya nampak tak gambar kat sebelah tu? Dia tempat meletakkan beg. Okey, letakkan beg di tempat yang disediakan. Cantik bengkel sekolah ni. Okey, jadi seterusnya gunakan alatan dan bahan sekolah. Gunakan alatan dan bahan sekolah mendapat kebenaran guru. Mesti kena minta izin dengan guru. Contohnya nanti kita nak guna apa? Kita nak guna gam ataupun kita nak guna gunting ataupun kita nak guna apa-apa sahaja kena minta izin dan patuhi arahan dan maklumkan daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Jadi kalau cikgu tak ada, kena duduk dulu, beratur dulu dekat luar. Macam itulah. Okey. Okey, untuk peraturan keselamatan diri, pakai pakaian dan kasut yang sesuai dalam bengkel. Cikgu rasa semua kalau pergi sekolah, semua orang pakai pakaian yang betul lah. Nampak tu abang tu handsome, dia pakai apron kan. Itu salah satu cara untuk mengelakkan baju kita daripada kotor. Baik. Dan ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Kalau tak ada apron, cikgu akan suruh masukkan tudung dalam baju. Okey. Dan nampak kakak yang yang ikat rambut tu, rambut yang panjang mestilah diikat. Tak adalah menganjang murai supaya nanti takutlah terkena gam ke apa ke kan. Sebab bila kemas, kerja awak pun akan jadi lebih sistematik. Baik. Okey, seterusnya peraturan keselamatan diri dah sudah. Baik, kita sambung kepada peraturan keselamatan alatan. Okey, alatan di dalam bengkel RBT hendaklah digunakan mengikut peraturan seperti yang ada kat dalam gambar tu. Okey. Yang pertama, sebelum kita nak guna alatan, kena tanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Okey. Yang kedua, kena hati-hati semasa menggunakan alatan. Jangan jangan main dengan kawan. Kena hati-hati, tengok betul-betul, pegang betul-betul. Baik, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Yang keempat, bersihkan alatan serbaguna. Ini sangat penting supaya alatan yang digunakan tidak berkarat, tidak rosak. Okey. Yang kelima, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Ini pun lagi-lagi penting. Yang keenam, gunakan alatan dengan cara yang betul. Yang ketujuh, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Ini nombor 7 ni memang cikgu kena ingat betul-betul. Awak kena ingat betul-betul. Sebab malang tidak berbau. Kalau malang tu berbau, kita tahu lepas ni kita nak terjatuh. Boleh tak kita tahu lagi 5 minit kita nak terjatuh? Tak boleh kan? Jadi mesti kena hati-hati. Sebab tu ada peribahasa kata malang tidak berbau. Okey, baiklah. Seterusnya adalah peraturan keselamatan bahan. Terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Jadi yang pertama, sebelum kamu guna apa-apa bahan, kena tanya dulu cara penggunaan bahan pada cikgu. Okey. Yang kedua, simpan bahan yang bahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Ini sangat penting. Okey, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Kena pandai jaga keselamatan diri. Bersihkan bahan yang tertumpah atas lantai dengan segera. Gunakan bahan dengan berkhidmat dan cermat. Simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai.
Okey, baiklah. Cikgu rasa itu saja. Jadi jangan lupa buat nota dalam buku tulis kecil garis 1. Sediakan satu buku nota kecil lah untuk reka bentuk teknologi. InsyaAllah kita jumpa di lain sesi. Bye. Assalamualaikum.